Ada tak pengubahsuaian terhadap Al-Quran? Ada. Ada. Tuan-tuan baca Quran Syiah, lain. Tuan-tuan baca Quran Qadiani, lain. Walaupun dia sering kata Quran kita sama, Quran kita sama, tapi yang sebenar-benarnya ada pada dia lain. Dia ada juzuk tambahan, surah tambahan. Tetapi itu tidak mengubah keseluruhan Quran yang ada atas dunia ni. Tuan-tuan pergi ke mana dunia sekalipun, pergi Afghanistan, ceruk bumi, pergi ke Madagaskar, pergi ke India, pergi ke Indonesia, Bangladesh, mana saja tuan-tuan pergi, tak perlu bawa Quran tuan-tuan, pergi sana cari Quran dalam masjid, ada Quran yang sama kita duk baca di Malaysia. Kecuali tuan-tuan kalau masuk kuil Qadiani ataupun kuil Syiah lah, takut jumpa hak lain. Tapi kalau kita pergi umum masjid-masjid ada seluruh dunia atas muka bumi ni, Quran adalah Quran yang sama. Sebab apa? Allah janji dah, inna nazzalnahu wa innahu lahafizun. Kami yang turunkan, kami jaga. Quran ini dijaga oleh Allah SWT sendiri. Allah jaga. Pasal tu pergi mana-mana, akhirnya Quran itu dia kekal dalam ayat verse yang sama. Contohnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi mana-mana dunia, buka Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tukar kepada asyukru. Syukur pun alhamdulillah juga. Syukur, alhamdulillah sama. Tapi tak ubah ayat tu. Dia tak ubah lillah tu kepada lil jalalah. Al alamin ad-dunya. Sama juga, faham eh? Saya guna bahasa Arab sikit. Itu cakap pelan-pelan tu. Kalau tidak saya bawa kursus bahasa Arab minggu depan. Al alamin alam. Kan? Kita tak boleh jumpa ada Quran sebut asyukru lil jalalah ad-dunya. Kita tetapkan jumpa alhamdu sama maksudnya. Lillah sama maksud jalalah. Tuhan juga, nama Allah juga. Jalalah pun nama Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam. Kita tak jumpa Rabbil ad-dunya. Rabbis samawati wal ard. Tak jumpa. Tetap ayat yang sama, maintain perkataan dan bacaan yang sama atau bahasa yang begitu. Tetapi tidak berlaku dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sebab tu saya selalu buat contoh. Ya. Kalau bahasa ni ubah tuan-tuan, bahaya. Tak boleh ubah. Sebab tu kalau orang claim saya tak baca Quran bahasa Arab, dia baca bahasa Melayu, dia bukan baca Quran. Saya tak baca Quran bahasa Arab, saya baca hak Inggeris. Saya tak pandai hak Arab, saya baca Inggeris. Dia bukan baca Quran. Oh, saya baca Quran bahasa Jawa Ustaz. Saya nak baca Arab, saya tak pandai. Kau bukan baca Quran, kau baca tafsir. Kalau nak baca Quran, kena baca hak asal tu. Yang baca tepi-tepi terjemahan, ikutlah hak Cina ke, hak Minang ke, hak Jawa ke. Itu adalah baca terjemahan atau baca maksud. Kau bukan baca Quran lagi. Nak baca Quran, baca yang bahasa Arab. Tak boleh baca, belajar baca. Kalau tidak dipanggil baca Quran. Kita ambil mudah. Kalau bahasa Melayu tuan-tuan, saya banyak kali buat contoh ni, mungkin ada tak rasa dengar contoh ni. Orang Kedah panggil ni apa ni tuan-tuan? Ada orang Kedah sini. Abang Amai, depa duk panggil ni kopek duit. Ini kopek. Gi kat Kelantan, kata kopek tertinggal dalam kereta, gelap pecah perut kat Kelantan. Nampak? Itu Kelantan dengan Kedah, 500 km tak sampai. Benda yang sama dipanggil dengan nama yang lain. Ya. Tak faham tak? Sama juga kalau kita bubuh titik berbeza atau koma berbeza. Saya makan roti, koma, Bengali bawah rumah. Ingat contoh ni, bawa ke anak-anak. Sebab tu baca wakaf Quran tu kena betul. Saya makan roti, koma, Bengali bawah rumah. Ataupun saya makan roti, titik, Bengali bawah rumah. Ada dua senario kat situ. Kalau CSI datang cek, ada dua kes kejadian. Satu budak kita tengah makan roti. Satu lagi ada Bengali duduk bawah rumah, minta kita makan barangkali. Itu dua scene, dua senario berlaku. Tapi kalau kita tak bubuh koma, tak bubuh titik, saya makan roti Bengali bawah rumah. Kita bukan duduk dalam rumah, kita duduk bawah rumah. Tapi bukan rumah sekarang lah, rumah kat kampung tu. Kita makan roti Bengali. Tahu roti Bengali tu hak kerah tu kan? Kita duduk makan pizza sekarang ni, tak kena ada roti Bengali. Ha? Membesar dengan roti Bengali, belagak makan pizza manjang. Ha? Roti Bengali itu kita makan, kita duduk kat bawah rumah. Satu kes saja, satu senario berlaku.
Itu baru titik bahasa yang sama. Tuan-tuan bayangkan bahasa Hebrew, bahasa asal Nabi Isa diubah kepada bahasa Inggeris. What do you think is going on there? Oh, jauh sikit. Macam boleh faham? Tuan-tuan bayangkan satu bahasa yang Malaysia sama Malaysia pun boleh jadi lari makna, apatah lagi diubah dengan bahasa yang lain. Dan ini berlaku dalam ayat-ayat yang mereka katakan diturun oleh Tuhan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Ya, akhirnya kesucian dan kemuliaan kebenaran itu telah diragut, tak ada lagi. Sebab itu Allah SWT kata yang baik dan jahat ni ada dalam Quran surah Al-A'raf 198. Wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecah-pecahkan kaum Yahudi itu. Kami pecah-pecahkan mereka. Mereka itu maksud merujuk kepada Bani Israel. Berpuak-puak yang bertaburan di dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Mereka tidak soleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian. Ingat tadi ayat surah Al-Fatihah dengan nikmat. Alladzina an'amta alaihim. Nikmat yang baik. Dan mereka juga diuji dengan bala bencana. Supaya mereka sentiasa beringat. Disebabkan oleh kejahatan mereka yang terus menerus. Ini Allah SWT sambung dalam surah Al-A'raf ayat yang seterusnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرَسُولِ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَكُونُ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mereka kemudian digantikan keturunan-keturunan yang jahat. Keturunan yang jahat itu diganti. Ini sekarang keturunan dia lah, keturunan jahat ni. Yang mewarisi kitab Taurat. Mereka ni mewarisi kitab Taurat yang mereka ubah suai start daripada zaman ke zaman. Mereka mengambil kebendaan hina di dunia sambil berkata, tak apa, Allah akan ampunkan kami nanti. Padahal setiap kali datang kebendaan yang hina itu, mereka ambil. Dia kata, okey, kita ambil jahat sekali ni, lepas ni kita buat baik. Lepas tu mari lagi benda hak maksiat, dia ambil lagi sekali lagi. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka dalam kitab Taurat? Mereka pernah berjanji dengan Nabi Musa mereka akan menjadi orang yang soleh. Mereka dah pernah berjanji dengan Nabi Musa. Sebab janji apa? Mereka tidak akan memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar. Dan mereka pula mempelajari apa yang terkandung dalam kitab Taurat itu daripada Nabi Musa. Dan mereka mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ini tidakkah kita lihat perangai orang Bani Israel? Jadi di sinilah kita nampak Allah menceritakan puak-puak Yahudi ni banyak. Yang beriman zaman Nabi-Nabi terdahulu, settle masalah, dia beriman dengan Nabi, dia masuk syurga, no problem. Bila datang Nabi selepas dia kena taat Nabi sebelah tu. Nabi yang terakhir kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Itu the last messenger kepada Bani Israel. Berapa yang ikut? Dalam sejarah sebut 80 orang yang ikut Nabi Isa, yang digelar sebagai Hawari. Tapi yang jadi pengikut-pengikut setia ada 12 orang. Yang betul-betul jadi pengikut ada 12 orang. Yang jadi pengikut yang umum ada 80 orang. Ada setengah sebut 70 orang. Ada setengah kitab sebut 120 orang. Tidak diketahui jumlah sebenar, tapi tidak ramai. Tidak lebih daripada 200 orang. Saya baca setengah buku dia kata 80, setengah kata 70, setengah kata 120. Tapi yang confirm 12 orang tu memang pengikut setia Nabi Isa. Seperti mana kita dengar pengikut setia Rasulullah SAW yang dipanggil sahabat tu, sering kita dengar nama 4 orang. Tapi bukan pengikut Nabi Muhammad 4 orang je. Nama-nama yang kita tak pernah dengar pun jadi pengikut setia ramai. Ya, nama seperti Julaibib. Ya, kita tak pernah dengar nama Julaibib. Ya, nama-nama yang pelik di kalangan sahabat-sahabat Nabi ramai. Tapi yang saya ingat Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman. Hak tu je kita hafal pun. Hak lain tanya entah Ustaz. Wallahu a'lam. Biasa. Jadi pengikut Nabi Isa yang 12 orang ini ataupun yang 120 orang paling ramai pun, mereka ini telah beriman dengan Nabi terakhir Bani Israel dengan ajaran kitab Injil. Selepas itu ataupun yang lain-lain, mereka ingkar kepada Nabi terakhir mereka. Kalau mereka ingkar kepada Nabi bangsa mereka yang terakhir, macam mana dia mudah nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi akhir zaman, lagi payah nak beriman.
Tapi ada yang beriman, bukan tak ada langsung. Ramai Bani Israel yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang Islam. Ada ramai. Tapi majoriti secara umum pukul rata ramai yang ingkar. Pasal keingkaran mereka bukan berlaku zaman Rasulullah saja, malah mereka pernah ingkar Nabi mereka sendiri yang mukjizat dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Masuk mukjizat lebih hebat, mukjizat zahir. Sebab mukjizat paling hebat ialah Quran. Mukjizat contoh lahir tanpa ayah. Depan mata tanpa ayah. Masa baby boleh bercakap. Nabi Isa, orang mati hidup sendiri. Dia boleh doa, ya Allah hidupkan orang mati. Orang hak confirm mati dah tak ada, bangun pada kubur. Kita lari tuan-tuan kalau tengok orang ni. Dia boleh duduk sekali pula, lepas tu makan. Duduk sembang sekali. Tengok sebelah dia ni dia mati tu. 2 minggu lepas ni duduk tengah makan kita. Ni orang ke mambang tanah ni. Sampai macam tu sekali kepoweran yang Nabi Isa mampu buat. Cakap masa bayi, menghidupkan binatang yang telah hancur. Itu antara mukjizat Nabi Isa yang mata zahir tengok. Power Rangers, power road. Tapi tetap tak beriman. Nabi Muhammad belah bulan, apa sangat bagi dia. Al-Quran lagi tak pakai. Ini perangai Bani Israel. Bila perangai jahat ni Allah panggil mereka dengan gelaran Yahudi. Jadi jelas Yahudi Bani Israel mereka ni ahli kitab. Pasal apa ahli kitab? Pasal Quran pasal dulu pernah Allah turunkan kitab pada mereka. Pasal tu panggil ahli kitab. Kitab apa? Taurat, Injil, Zabur. Pasal tu panggil mereka ahli kitab. Sama juga dengan puak Kristian. Puak Kristian ni nanti kita cerita tahun depan. Bulan depan. Tahun depan lah. Macam mana hak boleh jadi ahli kitab juga. Sama bila sebut ahli kitab, jangan duk ambil Cina, jangan duk ambil Hindu, jangan duk ambil bangsa lain, bangsa Bani Israel. Itu ahli kitab. Cuma perangai mereka terhadap Alkitab macam saya cerita tadi. Dia ubah suai, dia pandai-pandai reka, dia tokok tambah, ikutlah. Itu perangai dia terhadap kitab. Maka Allah panggil dia tetap dalam Quran ahli kitab. Kita jumpa dalam beberapa Quran, dalam ayat Quran Allah panggil dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi pertama. Hak Kristian kita cerita insya-Allah bulan depan. Ada soalan? Apa beza Talmud dengan Bible? Talmud dengan Bible. Talmud ialah kata-kata paderi. Paderi rabbis. Jadi buku yang asing. Dia ada diasingkan, ada dikompilkan bersama. Ada yang dikompilkan dia jadi Bible. Bible ni Inggeris pula. Kristian pakai. Yahudi dia tak pakai Bible yang dijual kat Konnichiwa tu. Ya. Yahudi dipanggil Jewish Bible. Dia tak panggil, dia panggil Bible tapi bukan Bible yang Holy Bible tu tak. Dia panggil Jewish Bible. Jewish Bible ni hanya ada Old Testament. Dalam Old Testament tu dia ada 4, ada Tanakh, Nevim dan Ketuvim. Kemudian dia ada Talmud. Ada yang dimasukkan Apokripa, ada yang dimasukkan Deuterokanonika. Ambil kau. Dah, cukup setakat tu lah. Nanti kita cerita lagi bulan depan. Jadi itu perbezaan di antaranya. Wallahu a'lam. Tak boleh tanyalah. Sekadar itu saja. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi. Tuan-tuan, minggu depan saya akan ke Mindanao. Saya punya plan nak upgrade tahfiz yang dinding dia kalis peluru tu. Tuan-tuan pernah tengok gambar sebelum ni. Dinding dia kalis peluru. Peluru hujan lah. Jadi saya nak upgrade. Kemudian saya nak belilah tilam sikit. Ada, kita pun bawa Quran. Tuan-tuan berminat untuk infak, itu satu portion untuk tahfiz ada. Dan untuk madrasah-madrasah di Mindanao pun ada. Kelebihan infak di sini macam kita infak kepada orang-orang Palestin, macam orang Syria. Pasal apa? Mereka adalah anak-anak syuhada. Ayah mereka mati kerana menegakkan kalimah Allah. Di bumi bukan Arab, di bumi Nusantara. Jadi mereka ni ada ramai di kalangan anak-anak syuhada yang kita nak bela, kita nak bagi sebulan, 2 bulan punya perbelanjaan untuk pengajian khususnya. Kalau nak belanja mak dia, tuan-tuan mampu ambil mak dia sekali terus. Wallahu alam, marah muslimah atas. Itu saja, sekadar itu saja renungan kita bersama. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'a ala mahabbatik wa altaqan ala ta'atik wa tawahhada ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'ati fawatik Allahumma rabbitataha wa adim wuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah sudraha bi fadl iman bika wa jamili tawakkul alayk
wa ahyiha bi ma'rifatik wa misa ala syahadati fi sabilik fa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil mu'minin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah